Kita telah berhenti di mana tadi semalam? Kunci kejayaan bahagian ini. Baik. Kita pada bab yang pertama, kita menceritakan tentang bagaimana cara untuk kita menarik orang dengan kita menggunakan cara-cara uslub yang ringan, tanya khabar dan sebagainya. Kemudian apabila kita dah rapat dengan orang tersebut, kita cuba menarik dia, tanya dia dengan uslub-uslub yang kita telah ceritakan. Kemudian apabila kita dah dapat hatinya, kemudian kita berikan semangat perjuangan, berikan semangat kepada beliau, bahawa inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkahwinannya apa? Hanya makan tamar dan tepung saja. Itu apa, kenduri perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ajarkan. Baik. Kemudian kita masuk kepada kunci kejayaan bahagian ini. Baik, teruskan. Bistoli. Kunci kejayaan bahagian ini: menanam keagungan Islam di dalam hatinya dengan merasakan tanggungjawab yang terpikul di bahunya. Telah diterangkan tanggungjawab tersebut dan cara menghilangkan kekeliruan di hati mad'u yang mencegah dirinya dari terus giat dalam dakwah ilallah. Pendekatan yang digunakan pada bahagian ini: yang pertama, membaca ayat Quran dan hadis yang menceritakan tentang kelebihan dakwah ilallah. Telah dinukilkan beberapa potong hadis di dalam mukadimah dan bab pertama kitab ini. Baik, kalau kita lihat, tengok cara untuk kita apabila kita dah, masalah katalah Najmi ini pada mulanya tidak rapat dengan Ana. Kemudian alhamdulillah Najmi telah rapat dengan Ana. Kemudian telah rapat dengan Ana pada permulaan. Kemudian dakwah yang kedua rapat lagi. Apabila Ana cerita, dia dengar sebagainya. Baik, sekarang ini bagaimana kita nak letakkan pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam otak Najmi supaya dia juga menjadi seperti Ana menjalankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi apa yang perlu kita letakkan? Letakkan keagungan Rasulullah dalam otaknya. Bagi dia fikir Rasulullah. Macam mana cara kita nak buat? Yang pertama, dia kata, bacakan hadis untuknya. Berikan ayat-ayat suci Al-Quran. Katakan kelebihan dakwah. Katakan apa orang yang berdakwah, pahala yang diberikan, bakal yang beliau akan terima daripada Allah, apa yang patut mereka, pahala, rahmat, taufik, semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dan dalam masa yang sama dia juga akan menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin mula-mula tu apabila, sebab apa? Apabila orang yang kita nak dakwah tadi, orang yang telah kita kasihi, orang yang telah cinta pada kita, telah sayang pada kita, telah rapat dengan kita, maka apabila kita cakap, kita ceritakan padanya satu benda, maka ketika itu dia akan merasakan apa yang kita cakap ini keluar daripada hati, pasti akan masuk ke dalam hati. Nampak? Tapi kalau anda tidak kenal antum, anda tidak tahu siapa antum, tiba-tiba anda datang, apa kamu ni semua? Kenapa kamu ni semua tak pakai kopiah? Kenapa kamu ni begini? Kenapa kamu ni begini? Kenapa kamu ni begini? Jadi seolah-olah kamu ni kata, apa kalau Ustaz Fuzin? Sesat ke apa? Sebab apa? Sebab cara tujuan ataupun cara manhaj anda ni salah. Sebab anda first anda tidak kenal antum, kemudian anda terus bantai antum. Tak boleh. Tapi cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam manhaj dakwah Rasulullah itu, mula-mula kenal. Bagi dia suka pada kita, bagi dia suka dengan akhlak kita, bagi dia suka dengan budi pekerti kita. Sehingga kan apabila dah suka pada kita, hatinya telah tertakluk kepada kita, ketika itu apa yang kita kata, dia akan ikut. Maka ketika itulah kita bacakan ayat Quran, kita bacakan hadis, ceritakan bahawa ini adalah kelebihan orang-orang yang ada panggilan daripada UK sedang solat. Baik,
Kemudian apabila kita menceritakan tentang kita dah ceritakan dakwah, dah ceritakan agama, dah ceritakan ayat Quran, syarahkan ayat Quran, bagi hadis, syarahkan hadis, kepentingan dakwah dan sebagainya, dah terapkan dalam otaknya, maka kemudian Assalamualaikum. Okey, kita teruskan. Tadi kita dah cerita masalah tanya pada kita berikan ayat Quran, kita berikan hadis dan sebagainya. Baik, yang kedua kan? Yang kedua apa dia? Menceritakan tentang keadaan ummah dan keperluan masyarakat pada mana khususnya masyarakat di tempat tinggal mana. Allahu Akbar. Ceritakan kepada Ustaz Nazmi kita, Ustaz Najmi kita, Ustaz. Tengoklah Ustaz. Masyarakat kita Ustaz. Solat tak hadir dia Ustaz. Ustaz, tengok Ustaz. Bagaimana masyarakat kita, mereka-mereka ini tidak tahu bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada ham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini Ustaz, mereka ini menjualkan dunia, mereka menjualkan akhirat semata-mata untuk mendapatkan keduniaan ya Ustaz. Mereka sanggup pegang lelaki Ustaz. Dalam salam mereka ya Ustaz. Macam mana keadaan itu Ustaz? Kamu tidak fikirkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tengok keadaan begitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi kita sampaikan perkara-perkara ini kepada kawan kita tadi supaya dia fikir, betul lah bagaimana Rasul. Seolah dia ada rasa kan, ada rasa bahawa pemikiran tersebut patutnya kena ada pada dirinya. Kenapa ada pada Ustaz Fauzi saja? Kenapa tidak ada pada aku? Kenapa tidak ada pada kawan aku? Kenapa tidak ada pada kawan sahabat aku? Kenapa tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain? Kenapa dapat pemikiran begitu? Jadi apabila anda sampaikan kepada begitu, maka dia berfikir, oh betul. Dan dengan ayat Quran yang anda berikan, anda dah berikan ayat hadis, anda dah sampaikan pemikiran Rasulullah, khususnya tempat sekitarnya. Dia berada di Trinity. Berapa banyak Trinity yang ada di dunia ini? Satu je. Tapi berapa banyak orang yang dalam keadaan kefasikan? Berapa banyak orang yang dalam keadaan kekufuran dalam Trinity tersebut? Baik. Teruskan. Menceritakan kepada duat atau mujahid yang sedang berjuang atau yang telah mati yang dikenali oleh mad'u, serta apa-apa yang mereka perolehi dari jihad yang telah mereka jalankan. Tengok, sampaikan kepada Ustaz Najmi. Ustaz Najmi, tengok Ustaz Najmi. Bagaimana Abdullah Yasin yang mati syahid di Palestin. Tengok bagaimana mereka berjihad semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Najmi, tengoklah. Kamu bukan, saya tak suruh kamu pergi sana. Tapi fikir bagaimana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada mereka. Tengok, kita berikan seolah-olah kalau macam Abdullah Yasin ni makruf, semua orang tahu. Nampak tak? Khususnya kalau macam Najmi pun lagi tahu sebab dia memang suka. Dia memang suka benda-benda macam ni. Inilah yang suka pada Najmi sebenarnya. Jadi apabila begitu, jadi kita ceritakan apa yang dia tahu. Ulama-ulama yang dia tahu. Masalah kata, bagaimana keadaan kita tengok, bagaimana keadaan seorang tokoh ulama yang baru saja meninggal dunia. Bagaimana kesian dia. Tengok apa yang mereka dapat. Mereka Allah Ta'ala ganjarkan dengan pahala-pahala yang besar. Tengok bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang mati syahid di Palestin, orang-orang yang mati syahid di Afghanistan. Mereka mati tapi darah mereka masih lagi mengalir. Tengok, mati. Kelebihan berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampaikan. Baik, teruskan.